Apa khabar bis kita? Saya Hikmah Juni. Kawalan lebih ketat dilaksanakan di pintu masuk Labuan selepas 4 kes baharu COVID-19 dikesan dari Sabah. Kawalan lebih ketat dilaksanakan di pintu masuk Labuan selepas 4 kes baharu COVID-19 dikesan dari Sabah di Terminal Feri Labuan pada 31 Mei dan 1 Jun. Semalam 1 kes positif baru dikesan di Labuan. Pengarah Kesihatan Labuan Dr. Ismuni Bohari berkata, langkah kawalan itu dilaksanakan dengan kerjasama polis dan Majlis Keselamatan Negara. Walaupun ramai yang merungut mengenai ujian calitan dan prosedur kuarantin, langkah kawalan diperketatkan itu telah membuahkan hasil positif, katanya. Katanya 4 kes dari Sabah itu dikesan kerana individu berkenaan tidak menjalani saringan kesihatan sebelum datang ke Labuan. Antaranya membabitkan seorang pekerja restoran dari Beaufort yang kembali ke Labuan untuk bekerja. Individu berkenaan disahkan positif COVID-19 selepas menjalani ujian saringan sebaik tiba di Terminal Feri Labuan pada 31 Mei. Manakala 3 lagi, 2 daripada mereka bekerja dalam sektor perkhidmatan penting dan seorang bekerja sendiri dikesan positif pada 1 Jun. Dr. Ismuni menggesa penduduk setempat untuk memberikan kerjasama penuh kepada pihak berkuasa tempatan dengan tidak menerima sanak saudara dan rakan yang datang ke Labuan menerusi cara yang salah di sisi undang-undang. Lebih banyak sektor ekonomi dan aktiviti sosial dibenarkan semula secara berperingkat dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP ditetapkan. Semua perjalanan rentas negeri juga kini dibenarkan. Ia selaras dengan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP bermula 10 Jun sehingga 31 Ogos ini yang berteraskan 7 strategi utama ke arah pemulihan negara daripada pandemik COVID-19. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, kebenaran rentas negeri tersebut bagaimanapun dikecualikan di mana-mana kawasan yang diisytiharkan dengan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan. Dalam tempoh PKPP ini juga, hampir semua aktiviti sosial, pendidikan, keagamaan, perniagaan, sektor ekonomi dan sebagainya akan beroperasi semula secara berperingkat-peringkat dengan pematuhan sepenuhnya kepada SOP. Seperti mana yang telah diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Kanan Pertahanan, perkhidmatan gunting rambut dan salon akan dibenarkan. Pasar terbuka, pasar pagi, pasar malam, pasar tamu, bazaria, medan selera, pusat penjaja, food truck dan gerai makan juga akan dibenarkan. Suban itu, aktiviti pelancongan domestik kini dibenarkan dan orang ramai digalakkan melancong di dalam negeri dengan mematuhi amalan kebiasaan baharu. Selaras dengan fasa penyediaan semula ekonomi negara dan tiada lagi sekatan rentas negeri, aktiviti pelancongan domestik akan dibenarkan. Jadi saudara-saudara bolehlah membawa keluarga untuk melancong di dalam negeri dengan mengamalkan kebiasaan baru ataupun new normal setelah hampir 3 bulan tidak ke mana-mana. Bagi yang berhasrat untuk melancong ke luar negara, tunggu dulu. Kerana sempadan negara kita masih ditutup. Beliau berkata demikian dalam perutusan khas petang ini. Selepas sambutan Aidilfitri yang agak suram, umat Islam menarik nafas lega selepas kerajaan memutuskan sambutan Hari Raya Aidiladha dan ibadah korban dibenarkan tertakluk kepada SOP yang ditetapkan pihak berkuasa Islam. Manakala kelonggaran untuk membenarkan lebih ramai jemaah hadir mengikut ruang keluasan. Dalam kategori perayaan dan aktiviti keagamaan, saya nak sampaikan berita baik, iaitu sambutan Hari Raya Aidul Adha dan ibadah korban akan dibenarkan tertakluk kepada SOP pihak berkuasa agama Islam untuk solat berjemaah dan aktiviti keagamaan di masjid dan rumah-rumah ibadat pula kelonggaran untuk membenarkan lebih ramai jemaah hadir
mengikut ruang keluasan masjid atau rumah ibadat sedang diperhalusi oleh kerajaan dan akan diumumkan sedikit masa lagi. Katanya bagi mereka yang mahu menziarahi ibu bapa yang tinggal berjauhan juga dibenarkan berbuat demikian. Jadi bagi mereka yang ingin menziarahi ibu bapa yang tinggal berjauhan di negeri lain, bolehlah berbuat demikian. Alhamdulillah. Cuma nasihat saya, sentiasalah jaga kebersihan diri. Pakai pelitup muka apabila berada di tempat awam dan elakkan tempat yang sesak semasa pulang ke kampung. Ingat, jika ibu bapa anda adalah warga emas, mereka berada dalam kategori orang yang mudah terdedah kepada jangkitan. Jadi walaupun kita seronok dapat menziarahi mereka, tanggungjawab utama kita ialah untuk melindungi mereka daripada terkena jangkitan. Kerajaan Sabah masih menunggu laporan serta kajian daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS mengenai pembukaan Taman Asuhan Kanak-Kanak Taska di negeri ini. Timbalan Ketua Menteri Datuk Christina Liew berkata perkara itu telah dibincangkan dalam mesyuarat di peringkat kerajaan negeri minggu lalu. Katanya sebelum Taska dibenarkan beroperasi semula di Sabah, perkara berkaitan prosedur operasi standard SOP berdasarkan garis panduan dikeluarkan Kerajaan Persekutuan dan diselaraskan dengan keadaan semasa di negeri ini perlu diperhalusi. Beliau maklum operasi Taska di Semenanjung Malaysia telah dibuka sejak 2 Mei lalu, manakala Sarawak pada 9 Jun depan. Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APKO kini berwajah baharu apabila melakukan penjenamaan semula sebagai parti politik bersifat inklusif dengan aspirasi rakyat pelbagai kaum agar perjuangan parti itu terus kekal relevan selaras dengan kehendak rakyat di Sabah dan menghentikan politik perkauman. Presiden APKO Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau berkata, APKO yang dulunya dikenali Pertubuhan Pasok Momogun Kadazan Dusun Murut Bersatu, kini diubah kepada Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu, bertepatan dengan ideologi perjuangan baharu selaras dengan aspirasi dan kehendak rakyat. Perubahan turut dilakukan pada logo dan bendera. Biarpun dijenamakan semula, APKO akan terus memperkukuhkan prinsip dan aspirasi yang diperjuangkan selama ini selaras dengan kehendak rakyat Sabah. Pelancaran penjenamaan semula itu dibuat secara atas talian di Kota Kinabalu petang tadi. Peringkat perlu dipupuk dan diberi dorongan serta insentif supaya kita dapat membina usahawan yang mampu memacu pembinaan sumber kekayaan yang baru, mewujudkan peluang pekerjaan dan seterusnya menjadi jentera pertumbuhan ekonomi Sabah. Jelas, langkah ke hadapan untuk rakyat Sabah perlu bergerak dengan penuh keyakinan, sekukuh Gunung Kinabalu, dan maju ke hadapan secara progresif, tidak kira keturunan, kaum dan agama, dan harus berganding bahu untuk berjuang sebagai sebuah pasukan yang progresif, dinamik, dan bersatu padu. Sebab itulah APKO mengucapkan sayonara kepada politik perkauman. Jenama baru ini melibatkan perubahan pada intipati namanya daripada Pertubuhan Pasok Momogun Kadazan Dusun Murut Bersatu ataupun United Pasok Momogun Kadazan Dusun Murut Organisation APKO kepada Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu ataupun United Progressive Kinabalu Organisation APKO dengan logo dan bendera yang baru. Wawasan, misi, visi serta objektif APKO juga telah disesuaikan dan diperbaharui dengan ideologi perjuangan baru selaras dengan aspirasi dan kehendak rakyat jelata masa kini. Madius berkata tuntutan berkaitan pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 akan terus dibangkitkan dengan lebih agresif sehingga Sabah berjaya menuntut semula kesemua hak negeri ini. Sementara itu, APKO akan terus bertindak lebih agresif dan memberi penekanan khusus terhadap kepincangan dalam urus tadbir kewarganegaraan di Sabah sehingga isu pendatang asing tanpa izin parti mendapat penyelesaian tuntas.
Presidennya Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau berkata, APCO sedar bahawa terdapat banyak isu korupsi dalam agensi yang terlibat dalam pengurusan kewarganegaraan dan ini mendatangkan pelbagai masalah kepada rakyat. Beliau berucap dalam majlis pelancaran penjenamaan semula APCO melalui siaran Facebook Live di Kota Kinabalu petang tadi. Menurutnya, jika dilihat pertumbuhan penduduk Sabah dalam masa 4 dekad mengatasi jumlah penduduk Sarawak sebanyak 700,000. Sedangkan pada 1970, penduduk Sarawak mengatasi jumlah penduduk Sabah sebanyak 339,838 orang dan ini adalah sesuatu yang amat luar biasa. Malah kajian APCO tentang perkara ini juga membuktikan bahawa terdapat lebih 80% parti telah mendapatkan pengenalan secara rasuah. Oleh itu, masalah berkenaan harus diselesaikan agar tidak terus berlanjutan. 169 bagi penduduk Sarawak. Namun dalam masa 4 dekad, tiba-tiba pada tahun 2010, penduduk Sabah mengatasi jumlah penduduk Sarawak sebanyak 700,000. Yaitu dengan total keseluruhan sebanyak 3,12 juta bagi Sabah dan hanya 2,42 juta bagi Sarawak. Sedangkan pada tahun 1970, penduduk Sarawak mengatasi jumlah penduduk dari Sabah sebanyak 339,838. Jawaban terhadap kenapa adanya pertumbuhan penduduk Sabah yang luar biasa ini terdapat dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja mengenai pendatang asing tanpa izin di Sabah. Pelbagai salah laku, salah guna kuasa, dan perbuatan rasuah telah dinyatakan oleh pelbagai saksi dalam pendengaran awam RCI tersebut. Kajian APCO tentang perkara ini juga membuktikan bahawa terdapat lebih 80% parti telah mendapatkan pengenalan secara rasuah. Pengakuan responden tersebut boleh dapati di laman web APCO. Mengulas tentang usaha mengurangkan kos perniagaan di Sabah, Menteri Perdagangan dan Perindustrian itu berkata, langkah menarik pelaburan yang berkualiti ke Sabah akan diperhebatkan bagi meningkatkan ekonomi di Sabah. Dalam masa sama, APCO akan mempromosikan Sabah sebagai destinasi pilihan pelabur bagi industri hiliran dengan menggunakan kelebihan dari sudut geografis Sabah yang terletak antara Selat Lombok, Makassar. Sektor perhotelan di Sandakan semakin merudum selepas NAK Hotel, antara tempat penginapan tertua di bandar itu, mengumumkan akan menghentikan operasi bermula 15 Jun depan. Penutupan operasi tersebut dibuat selepas hotel bertaraf 5 bintang, 4 Points by Sheraton Sandakan turut menghentikan operasi pada 31 Mei lalu. Perkara itu dinyatakan hotel berkenaan dalam kenyataan di laman Facebook rasminya, Balin Rooftop Bar and Restaurant. Sementara itu, pengurus besar hotel NAK, Lin Ngui, ketika dihubungi berkata, hotel berkenaan telah beroperasi sepanjang pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan dalam suasana sangat mencabar dan kini tidak lagi mampu menampung operasi perniagaan, justru perlu menghentikan operasi. Menurut beliau, hotel tersebut masih belum membuat keputusan sama ada akan kembali beroperasi pada masa depan. Mengenai nasib 20 pekerja hotel itu, katanya sebahagian mereka akan diberhentikan manakala selebihnya akan diberikan tugas lain di syarikat tersebut. Bagaimanapun, restoran Sandakan yang terletak di tingkat bawah hotel kekal beroperasi. NAK Hotel mula dibuka pada tahun 1966 dan mengambil nama Sempena Ngui Ah Kui, iaitu kerana tempatan yang berjaya menjawat ahli parlimen. Hotel tersebut dimiliki keluarga Ngui dan merupakan antara 2 hotel terbesar di Bandar Sandakan. Cubaan 4 beranak untuk membunuh diri di sebuah flat di Kuala Menggatal awal pagi semalam berpunca tidak sanggup menanggung malu kerana terlibat dalam aktiviti penipuan atau skema. Dalam kejadian 3 pagi semalam itu, 4 beranak berkenaan cuba membunuh diri dengan melepaskan gas LPG di rumah mereka. Mereka diselamatkan polis dan bomba selepas insiden berkenaan disedari jiran yang terhidu bau gas dari rumah keluarga terbabit. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Asisten Komisioner Habibie Majinji berkata, polis yang bergegas ke lokasi kejadian bersama Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berjaya memecah masuk ke rumah berkenaan dan berjaya menyelamatkan 4 beranak itu.
Semua mangsa ditemui dalam keadaan tidak sedarkan diri akibat terhidu gas LPG yang dilepaskan di dalam rumah di tingkat 4 bangunan berkenaan. Mereka yang terbabit adalah sepasang suami isteri berusia 63 dan 60 serta dua anak berusia 29 dan 26 tahun dan telah diantar ke Hospital Queen Elizabeth II untuk mendapatkan rawatan lanjut dan kini dalam keadaan stabil. SCP Habibie berkata siasatan awal mendapati anak lelaki pasangan itu yang berusia 29 tahun dikatakan terbabit dalam beberapa aktiviti penipuan skema dan turut terbabit dalam penyalahgunaan dada. Kes disiasat mengikut Seksyen 309 Kanun Keseksaan kerana cubaan membunuh diri. Operasi mencari dan menyelamat Nurul Maslan Sabran, 34 tahun yang dilaporkan hilang sejak kemarin diteruskan di kawasan seluas 52 batu nautika persegi di perairan Welles Bay, Pulau Sebatik sehingga ke Indra Sabah, Tawau bermula seawal pukul 6 pagi tadi. Pegawai Pemerintah Markas Operasi PPM Wilayah 4 Tawau, Deputi Superintendent Muhammad Nazari Ismail berkata, berdasarkan maklumat, mangsa dikatakan keluar seorang diri dari rumah dengan menaiki bot menuju Sungai Melayu, Pulau Sebatik jam 2.30 petang Jumaat lalu. Bagaimanapun, keluarganya membuat laporan polis selepas kehilangannya disedari semalam selain gagal dihubungi. Sehari sebelum itu, PPM yang melakukan ops benteng COVID-19 menemui sebuah bot tanpa juragan yang disahkan milik Nurul Maslan di perairan Kowe pada hari yang sama mangsa dilaporkan hilang. Sehubungan itu, operasi mencari dan menyelamat dilakukan hari ini meliputi 4 sektor dengan seluas 52 batu nautika. Bagaimanapun, sehingga lewat petang tadi, mangsa masih belum ditemui. Selain PPM, operasi tersebut turut disertai Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Tentera Laut Diraja Malaysia, Agensi Pertahanan Awam Malaysia dan bomba. Hujan lebat berterusan sejak malam tadi menyebabkan banjir kilat melanda Bandar Lawas dan beberapa kampung yang berada di kawasan rendah termasuk Ulu Merapuk di Sarawak. Beberapa keping gambar kejadian banjir tersebut mula tular di laman sosial Facebook sejak jam 2 petang tadi. Ketua Polis Daerah Lawas DSP Roslan Leman ketika dihubungi mengesahkan kejadian itu. Selain stesen minyak, permis perniagaan di Lawas turut dilanda banjir kilat. Begitu juga dengan lapangan terbang Lawas. Namun hujan telah reda dan banjir dijangka surut dalam tempoh beberapa jam lagi. Jangan lupa norma baru kita, sentiasa basuh tangan atau cuci dengan hand sanitizer dan penjarakan sosial. Sekian berita BTTV malam ini, saya Hikmah Juni.